إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني وشرح لي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله. Alhamdulillah, kita rafa'in kesyukuran pada malam ni kita sambung kitab Risalah Tauhid pada muka surat 20 Rumi Jawi muka surat 13. Bawah perenggan yang paling bawah. Muka surat 13 perenggan yang paling bawah, Rumi muka surat 20 perenggan yang paling bawah juga. Pakat masuk belaka. Mana masalah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Adapun i'tiqad yang tiada putus atau tiada muafakat dengan yang sebenar, maka dengan ittifaq ulama, dengan sepakat ulama menghukumkan kafir. Oh, bahayanya. Bahaya. Allah. Baik. Kita membincangkan tentang sebelum ni tentang hukum mengenal Allah. Kenal Tuhan tu apa hukumnya? Ianya wajib. Siapa tak kenal Allah, maka kadang-kadang berdosa, kadang-kadang tidak beriman. Maksud tidak beriman tu kafir. Tak beriman tu kafir. Itu yang Allah risau. Kita baca ni kita risau. Wajib atas kita kenal Allah. Jika tak kenal Allah, kadang-kadang tak kafir, berdosa. Kadang-kadang kafir, kufur. Macam gitu. Jadi kalau kita tengok kat sini, disebut di sini, ada kala dikendaki dengan mengenal Tuhan itu, hendaklah mengetahui 3 perkara. Yang dinamakan kenal, nak mengelakkan jadi kafir, nak mengelakkan berdosa tadi, kena kenal. Maksud kenal, perlu memenuhi 3 perkara. Yang pertama, kita dah bincang sebelum ni. I'tiqad yang putus. Pegangan yang putus, yang jazam. Bahawasanya Allah dan Rasul itu ada dan ianya benar. Pegang sungguh-sungguh. Tak boleh syak 50-50, tak boleh. Tak boleh tu dengan maksud siapa yang 50-50. Syak Allah itu ada ke tidak? Allah itu berkuasa ataupun tidak? Allah itu melihat ataupun tidak? Allah itu mendengar ataupun tidak? Semualah sifat-sifat Allah. Ataupun Rasul sama juga. Rasul itu ada ataupun tidak? Rasul itu betul ataupun tidak? Dia 50-50, syak. Maka tidak beriman. Apa maksud tak beriman? Kafir. Risau kan?
Ataupun zon. Dia kuat sangka kata, ya Allah dan Rasul tu betul. Tapi masih lagi tak 100%. Maka namanya zon. Masih lagi bimbang kita. Kita bimbang, masih lagi tak beriman. Ataupun kafir. Ataupun waham. Berat. Keyakinan tu terlalu sedikit. Waham, terlalu sedikit. Bahawasanya Allah dan Rasul itu ada. Bila kita sebut ada, maksudnya termasuklah berkuasa, masuklah semua lah. Mana-mana satu sifat-sifat Allah dan Rasul, dia pergi waham. Dia tak kuat pegangan dia tu. Cair aja. Maka, dia tak nama mengenal. Bila tak nama dia mengenal, maka dia tidak beriman. Maksud tak beriman, dia kufur. Yang kedua, lepas dah kenal, dah yakin sungguh-sungguh 100%, jazam, adakah beriman? Belum lagi. Baru satu syarat kan ada 3 tadi. Yang kedua, muafakat. Atau bersetuju. I'tiqad yang kita pegang tadi dengan sungguh-sungguh dengan jazam tadi, berbetulan dengan i'tiqad yang sebenar. Berbetulan dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Maknanya kalau dia pegang gila-gila, tapi yang pegang tu bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah, maka dia nama tak kenal. Dia dinamakan tidak mengenal. Maknanya tidak beriman. Maknanya kufur. Walaupun dah pegang 100%. Nampak? Syarat pertama kena pegang 100%. Syarat kedua, apa yang dia pegang tu ahli sunnah wal jamaah. Apa yang dia pegang. Nah, jangan pegang je. Macam saya bagi contoh, orang Nasrani, orang Kristian, dia pegang betul-betul dengan 100% Nabi Isa itu adalah Tuhan. Jadi 100% tu ada. Tapi Nabi Isa tu adalah Tuhan, tak betul. Jadi pegangan dia 100% tak berguna. Kerana apa yang dia pegang tu tak betul. Jadi yang pertama, kena pegang betul-betul, kena pegang 100%. Yang kedua, apa yang dia pegang tu betul. Ikut jalan ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, kena ada dalil. Walaupun dalil tu dalil ijmal, dalil umum sahaja. Walaupun dalil tu dalil umum. Tapi mesti kena ada dalil. Mesti ada alasan. Tak boleh percaya buta. Macam mana kalau dia percaya buta? Macam mana kalau dia tak ada dalil? Adakah dia kafir? Maka dinamakan dia taklid. Belum tentu kafir. Jadi kalau dia tak pegang 100% tentang ketuhanan dan kerasulan, sama ada 50-50 ke, 80-20 ke, tapi tak pegang 100%, maka tak beriman. Pegang 100%, tapi tak berbetulan dengan hakikat. Hakikatnya yang sebenarnya lain. Tapi dia pegang yang 100% tu lain. Maka masih lagi tidak beriman. Jadi maknanya dua ni bahaya. Iaitu tak pegang 100% bahaya kerana dia kufur terus. Yang kedua, apa yang dipegang tu salah. Bukan ikut jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Masih lagi tidak beriman. Dua ni bahaya. Pastikan pegang betul-betul dan pastikan apa yang dipegang tu betul mengikut jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Okay. Yang ketiga ni dia longgar sikit. Yang ketiga dia longgar sikit. Iaitu kena ada dalil. Jika dia ada dalil, maka sempurna iman dia. Jika tak ada dalil, namanya taklid. Kadang-kadang kafir juga, kadang-kadang berdosa. Tak kafir tapi berdosa. Mari kita tengok. Adapun i'tiqad yang tiada putus. I'tiqad yang tiada putus. Bukan 100%. Dia pegang. Allah tu, sifat-sifat Allah semua dia pegang. Dan Rasul pun dia pegang. Dia pegang. Tapi bukan 100%. Tidak putus. 80 ke, 70 ke, 60 ke, 50-50 ke. Okey. Jawab terus. Kita jawab terus. Maka dengan ittifaq ulama, sepakat ulama menghukumkan kafir. Okay. Dia tak putus tentang Allah dan Rasul. Maka kafir tu. Atau tiada muafakat dengan sebenar. Dia pegang. Tapi bukan mengikut jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Kafir. Ulama menghukumkan kafir. Ittifaq, sepakat ulama hukum kafir. Jadi kena ilmu yakinlah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmu yakin.
Jadi ilmu tauhid selagi tidak yakin masih dikira tidak ada pengetahuan, tak kenal, belum kenal. Maka bermakna tak ada iman, belum beriman. Kenapa gitu? Kerana fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam tu ketahuilah. Itu adalah pengamalan suruhan. Ketahuilah, wajib tahu. Wajib tahu, mesti tahu. Fa'lam. Tiba-tiba tahu pula dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba dia tak tahu. Tak beriman lah. Dia tak ikut suruhan, maka dia tidak beriman. Kafir. Tahu, tak pegang. Tahu, tapi tak 100% dia punya pegangan tu. Kafir. Pegang 100%. Tapi apa yang dia pegang tu salah. Bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kufur. Sepakat ulama. Dan i'tiqad orang bertaklid, orang yang tak ada dalil ni, dan i'tiqad orang yang tak ada dalil, bertaklid tu tak ada dalil lah. Ikut buta. Dan i'tiqad orang yang bertaklid itu bersalah-salahan ulama padanya. Maksudnya ada khilaf ulama. Pegang sungguh-sungguh dan apa yang dipegang tu betul. Dalil aja tak ada. Khilaf ulama. Maka mengikut qaul mu'tamad, orang yang bertaklid itu tidak dihukumkan kafir jika taklidnya itu putus. Kalaulah taklidnya, maksudnya dia tak ada dalil aja, tapi dia pegang tu gila punya, percaya benar sungguh dia pegang. Pegang apa ni? Allah dan Rasul lah. Allah dan Rasul apa? Tentang Allah dan Rasul. Tentang Allah tu berilmu. Pegang Allah maha berilmu, maha berpengetahuan, maha kuasa. Semua dia pegang tadi. 100%. Rasul juga dia pegang. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Pegang. Okay. Dan apa yang dia pegang tu betul. Betul. Cuma alasan, dalil, tak ada. Maka tak kafir. Tak kafir. Dengan syarat pegang 100% lah. 100%. Tak kafir. Orang-orang dulu kebanyakan macam ni. Orang-orang dahulu memang ada. Dia pegang sungguh-sungguh. Jazam sungguh-sungguh tentang ketuhanan. Tapi dia tak ada dalil. Tapi kebanyakan masyarakat sekarang bukan masalah taklid buta ni. Masalah tahap jahil, tahap zon, tahap syak, tahap waham pun tak lepas sekarang. Bukan masalah dia pegang sungguh-sungguh tapi tak ada dalil. Itu dulu. Dulu ya pegang gila-gila dan dia pegang tu betul. Ustaz dia ajar ke mak ayah dia ajar, pegang gila tapi dalil tak ada. Itu orang dulu. Orang sekarang kan pegang pun tak 100% dah. Hati-hati dekat anak-anak kita tu. Pastikan cukup didikan agama yang sempurna. Pastikan cukup didikan agama yang sempurna. Berkaitan ketuhanan tu biar hantar di sekolah ataupun minta belajar di surau masjid pun tak ada masalah sebenarnya, tak semestinya di sekolah. Kalau sekolah tak ada, maka kena hati-hati. Sebab budak-budak sekarang bukan macam budak-budak dulu. Budak-budak dulu pegang gila-gila dan dia pegang tu betul tapi tak ada dalil. Budak-budak sekarang pegang pun alahai. Itulah masyarakat sekarang. Bukan budak-budak pula. Kalau ini dewasa pun sama lah zaman sekarang. Itulah dia. Jadi pendapat yang pertama gitulah yang mu'tamad. Tak kafir. Pendapat yang kedua, kafir lah. Sebab tu kata ada khilaf. Pendapat yang kedua, tidak beriman seseorang itu. Kufur seseorang itu jika hanya percaya 100%, memegang perkara yang betul, tetapi tak ada dalil, tak ada alasan, tak ada bukti. Tak ada bukti. Pendapat yang kedua mengatakan kafir juga. Sama ke kufur dengan kafir? Hasan Basri. Kufur ni sifat, kafir ni orang. Haid tu, haid tu lah, darah tu, haid. Haid tu orang. Orang yang ada haid. Sebab
Jadi kafir orang yang ada sifat kufur. Kufur tu satu sifat. Kafir itu orang yang ada sifat kufur. Dah? Jadi kadang-kadang kita sebut kufur, kadang-kadang kita sebut kafir kan. Tapi cuma kafir tu orang dia. Apakah kufur? Dia ada sifat kufur. Apakah sifat kufur? Macam sembah berhala, tak percaya Tuhan, tu sifat kufur lah tu kan. Dia ada sifat tu. Maka dia tu kafir. Dia ada sifat tu, maka dia tu kafir. Jadi kufur ni sifat, kafir ni orang yang ada sifat kufur. Bahasa Melayu dua-dua tu sama je. Syarat gitu. Okey. Jadi pendapat yang kedua tadi tu, pendapat yang mengatakan kafir kalau tak ada dalil, nampak macam berat. Berat tak? Oh, takkan sampai kafir. Dia cuma tak ada dalil, tapi apa yang dia pegang tu 100% dan dia pegang tu betul. Takkan tu pun kafir kot. Kan? Dia cuma tak ada dalil aja. Dia tak ada alasan aja, tapi dia pegang tu betul. Tu ramai orang sekarang. Ramai orang macam tu sekarang. Pendapat yang kedua kata kafir. Kita nak pegang yang ni juga ke? Memang muktamadnya tak kafir. Tapi ada ulama kata kafir siapa macam ni. Kita tak risau ke? Dekat saudara mara kita, dekat adik-beradik. Yang mana ada ulama kata dia kafir. Siapa tu? Kata dekat keluarga kita. Anak-anak kita. Iaitu dia cuma pegang gila-gila. Dan dia pegang tu betul tapi tak ada dalil. Apatah lagi kalau pegang pun tak ada. Pegang pun tak ada. Tak tahu dia nak pegang apa. Tak pernah mengaji. Tak pernah mengaji tauhid. Maka dia tak tahu nak pegang apa. Tak pegang apa. Yang itu lagi teruk. Sebab yang pegang 1% dan pegang tu betul, cuma tak ada dalil pun kafir. Ini kan pula, ikut pendapat yang keras ni. Ini kan pula, tak tahu apa nak dipegang. Itulah ramai cuba tanya. Bab tauhid. Kita nak pegang Allah tu, tak boleh nak cakap. Tak boleh. Nak pegang apa pun tak tahu. Kena tahu dulu nak pegang apa benda yang jazam tu nak pegang apa. Maka ada orang kata, ada ulama kata mereka kena kafir. Maka risiko kafir. Kalau risiko sah batal, okey lagi. Kalau ulama macam ni kata batal, ulama ni macam ni kata tak batal, sah, tak apalah kita ambil yang sah. Okey lagi. Sebab kalau katalah hakikatnya sebenarnya memang batal sekalipun, satu tu je batal. Batal ibadah je pun. Ini kafir. Nak ambil risiko juga macam bekah. Kan bekah kan kita tak apa, ada pendapat. Jadi kita ambil pendapat yang ringan sikit, okey, settle. Ini kafir. Nak ambil macam tu juga? Tak apa, ada pendapat yang ni kata tak kafir, tapi memang dia kata kafir. Tak apalah. Gitu, berani lah. Main kafir berani lah. Bila sebut kafir, kekal neraka selama-lamanya. Sama dengan orang penyembah berhala. Ambil risiko. Saya nak ambil risiko. Memanglah muktamad tu tak kafir. Tapi risiko. Allah risau. Okay. Jadi, walaupun nampak pendapat tu berat, bila kita selidik, tak berat pun. Tak ada dalil kafir. Tak berat pun. Tak ada bukti kafir. Sebab dia punya dalil sangat mudah. Mudah sangat. Bukan kena bicara tentang perkara yang halus-halus. Mudah sangat. Apa dalil dia? Dalil ijmal. Dalil ijmali. Dalil borong, dalil umum. Tak boleh juga. Apa dalil dia? Baharu alam ini. Ataupun wujud alam ini. Ataupun alam ini ada. Itulah dalilnya. Itu pun tak tahu. Memang patut kafir. Kasar bunyi. Dalilnya ada manusia, ada haiwan, ada pokok, ada planet. Itulah dalilnya adanya Tuhan. Bukannya susah pun. Allah Maha Berkuasa. Dalilnya tu juga.
baharu alam ini. Ataupun alam ni ada. Ni alam ada. Mana Allah berkuasa? Tu tak boleh. Tak boleh kat itu. Allah maha berkehendak. Allah ada sifat iradah, berkehendak. Dalil dia, ni alam ni ada. Kalau Allah tak nak, macam mana alam ni boleh ada? Maknanya baharu alam ni telah ada, alam ni telah dijadikan. Tak ada lagi apa kata boleh kata. Tak ada dalil lagi. Tak tahu dalil lagi. Teruk sungguh, memang patut pun kafir. Sebab mudah sangat. Ini pendapat yang kita ambil pendapat yang keras. Yang patut pun. Memang patut. Maksud kafir kat sini, kafir akhirat ataupun kafir di sisi Allah, masuk kafir kat sini. Bila dia pegang sungguh-sungguh tapi apa yang dia pegang tu dipegang tu betul. Cuma tak ada dalil, ulama kata kafir kan. Yang kedua, dia tak pegang 100%. Hati dia tak pegang 100%. Maka kafir kan. Ijma' ulama kafir kan. Dia pegang tentang ketuhanan tapi apa yang dia pegang tu salah. Okay. Yang dia pegang tu salah. Maka kafir kan. Ada keadaan walaupun kafir, maksud kafir tu kafir akhirat. Maksud dia. Bukan kafir dunia. Apa maksud dia? Jika tak ada dalil, kan ada ulama kata kufur, kafir kan. Jika dia pegang tu tak 100%, dia je tahu. Orang lain mana tahu. Maka ijma' ulama kafir kan. Kafir mana tu? Kafir akhirat. Kafir di sisi Allah. Sebab dia tak menzahirkan. Kalau dia kata aku tak tahulah Allah ni ada ke tak. Macam nak percaya, macam tak percaya, 50-50. Dia zahir kan. Tu baru kafir dunia akhirat. Kita kena kata dia kafir. Sebab dia kata dia tak tahu Allah ni ada ke tidak, 50-50. Dia tak tahulah Rasul ni betul ke tidak, 50-50. 50-50 dia kata. Jadi dengan sebab tu dia tak zahirkan. Bila dia tak zahirkan tentang keraguan dia tu, maka dia kafir di sisi Allah. Di sisi manusia dia tak kafir. Itu maksud dia kafir akhirat. Ataupun dia tak ada dalil mengikut pendapat yang kedua. Dia kafir juga tapi kafir akhirat. Apa maksud kafir akhirat? Kalau berkahwin dengan dia, sah kahwin. Sebab kalau kita berkahwin dengan orang kafir, tak sah. Tapi kalau berkahwin, sah. Walaupun dia 50-50 kata Allah ada dengan tak ada. Dia tak zahirkan, dia tak cakap kat mulut. Hanya kat hati dia, mana kita tahu. Maka kahwin sah. Itu maksud kafir akhirat. Kalau dia sembelih, boleh makan sembelihan dia. Kalau dia jadi imam, boleh jadi makmum. Kalau dia mati, sempurnakan jenazah dia macam orang Islam. Mandi, kapas, mayang tanam. Kalau ayah dia mati, boleh menerima pusaka. Kalau dia mati, anak dia Islam boleh menerima pusaka. Tapi hakikatnya dia kafir di sisi Allah. Kafir yang mana ni? Kafir yang dia 50-50. Ataupun tak yakin 100% Allah itu tentang ketuhanan tadi tu. Allah tu ada, Allah tu berkuasa sebagainya. 50-50. Dia tak zahirkan. Dia tak keluarkan. Ataupun dia percaya 100% dan dia percaya itu betul. Cuma tak ada dalil mengikut pendapat yang kedua, kafir juga. Sama juga. Kafir dengan maksud masih lagi sah bernikah, masih lagi boleh makan sembelihan, masih lagi boleh dia jadi imam. Kalau boleh jadi makmum dia, mandikan jenazah dia macam biasa. Tapi di sisi Allah dia kafir. Apa beza ittifaq dengan ijma'? Ijma' lagi luas daripada ittifaq. Ittifaq ni sepakat ulama. Muafakat. Kalau bahasa Melayu dia muafakat. Dia memang perkataan yang sama. Ittifaq. Muafakat sama. Wafaqa sama. Maksudnya muafakat sekalian ulama, sepakat sekalian ulama, ittifaq. Tapi ijma' lagi besar. Ijma' lagi besar. Ijma' ulama ni lebih besar, termasuk kita akan boleh masuk para sahabat. Maksudnya lebih besar daripada ittifaq. Ada juga yang mengatakan ittifaq hanya dalam mazhab. Ittifaq maksudnya dalam mazhab sepakat. Luar mazhab sisi lain. Kalau ijma'
Dalam mazhab, luar mazhab, semua sepakat. Tu je. Perkaranya sama, bezanya kecil dengan besar. Ittifaq ni kecil, sepakat kecil, sepakat. Kita nak cerita pasal apa? Cerita pasal mazhab Syafi'i. Sepakat, ittifaq. Kita tak kata ijma', kita kata ittifaq. Sebab ulama mazhab Syafi'i aja. Macam tu contoh dia. Tapi kalau ijma' semua tak melangkaui mazhab, malah melangkaui zaman. Melangkaui zaman. Itulah beza dia. Okey. Jika taklidnya itu putus, tetapi dihukumkan dia mukmin yang menderhaka. Walaupun pendapat mu'tamad mengatakan tak ada dalil, masih lagi beriman, tapi dihukumkan mukmin beriman. Derhaka. Ni siapa ni? Orang yang tak ada dalil tadi. Bukan yang tak cukup 100% tadi. Kalau yang bukan 100%, yang tak cukup 100%, tak jazam tadi, itu kafir. Yang ini jazam, dan yang apa yang dia pegang tu betul, cuma tak ada dalil sahaja. Jadi bila tak ada dalil, dia mukmin, beriman, tapi asi ataupun derhaka. Derhaka tu ada kait dia tu. Jika kuasa ia mengadakan dan mendirikan dalil dengan belajar. Kalau dia belajar mampu, dia mampu belajar, tapi dia tak ada dalil juga. Teruk sungguh. Maka orang macam ni yang berdosa. Tapi masih lagi beriman, muktamad, pendapat muktamad. Dia masih lagi beriman tapi berdosa. Kerana dia mampu untuk belajar. Kalau dia belajar, dia boleh tahu. Dia boleh. Cuma dia tak belajar. Maka dia dosa. Tapi masih lagi beriman, pendapat muktamad. Maknanya akalnya sejahtera. Maka macam mana kita nak tahu akal dia mampu untuk cari dalil tadi tu? Sebab kalau akal dia mampu cari dalil, berdosa. Kalau akal dia tak mampu cari dalil, tapi tak ada dalil juga, berdosa kan? Tapi masih lagi mukmin. Mana nak tahu dia mampu? Mana nak tahu dia mampu? Senang aja. Beli kereta ada dalil tak? Dia ada dalil tak ke dia pergi, saya nak beli kereta. Sekejap, ambil kereta tu. Tu je. Nak beli kereta pun banyak dalil. Kita nak beli Proton ke Pro 2? Pro 2 mantap. Jimat minyak. Tu dalil tau. Proton Cina dah beli. Made in China punya barang-barang ni. Tapi Proton cantik. Pro 2 ni 1.5. Dalil tu. Proton 1.8 ke 1.2.0 ke. Okey, kita beli Pro 2 sebab kita nak jimat minyak walaupun 1.5. Tu dalil kita beli kereta. Dalil beli kereta boleh. Dalil cari Tuhan tak erti nak cari. Abang Singa beli arus. Apa dalil beli? Dalil yang pertama, dia ada tempat duduk tu boleh duduk 3. Walaupun kat belakang tu kecil. Anak ramai. 7 orang. Tu dalil je. Maka Abang Singa beli arus. Kenapa tak ambil putih? Kenapa ambil kelabu? Apakah dalil Abang Singa? Kerana kalau putih selalu kena basuh, cepat nampak kotor. Kalau warna saya rasa warna kelabu tu lah, warna grey ke warna gitu, warna tu. Susah nak dapat kotor. Dah lah pemalas nak basuh. Nampak? Apa lagi? Tinggi. Tinggi. Sebab Abang Singa tinggi. Maka sesuai dengan kereta tinggi. Lepas tu pula, apa? Boleh redah divider. Boleh redah divider. Apa-apa boleh naik. Tinggi tu. Boleh redah air. Kalau setakat banjir sikit-sikit, arus boleh jalan. Arus. Tengok. Sebab ikut Ustaz. Itu lain. Jadi ada dalil. Tiba-tiba Allah Maha berkuasa. Allah itu ada wujud
dalil Allah ada sifat iradah. Iradah berkehendak. Tak tahulah. Ya, Allah berkehendak, ya. Aku yakin pasti Allah berkehendak. Tapi dalil, aduh. Patut tak berdosa? Patut tak? Patut tak orang ni berdosa? Memang patut pun berdosa. Kenapa kurang makan nasi ni? Kenapa kurang makan nasi? Sayur nampak banyak. Sayur banyak. Portion sayur tu dalam pinggan dia banyak. Lepas tu nasi sikit lah, separuh. Lepas tu pula adalah daging sikit, besar-besar ni 2-3 je daging. Besar ni. 2-3 keping. Tapi sayur. Kenapa kau makan macam ni? Untuk kesihatan. Jaga badan. Oh, jaga badan jumpa dalil. Banyakkan sayur-sayuran. Kurangkan protein. Sederhanakan karbohidrat. Oh, tahu, jumpa dalil makan gitu. Kenapa tak minum air gas? Kan sedap. Wok, dia garu ni ha. Sedap betul. Kenapa tak minum air gas? Sedap. Sedaplah minum air gas. Oh, tak boleh. Angin sakit orat gitu, gula tinggi. Hey, Coca-Cola tu tak nampak pun gula. Mana nampak gula? Air je. Ada gula berapa sudu dah. Jumpa dalil dalam Coca-Cola ada berapa sudu gula. Walaupun nampak air aja, jumpa dalil. Jumpa dalil ada berapa sudu dah dalam Coca-Cola, berapa puluh sudu lah. Tapi Allah itu berkuasa, tak tahu dalil. Tak jumpa dalil. Memang patut pun berdosa. Memang patut pun berdosa. Malah memang patut pun ada ulama kata kafir. Memang patut. Memang patut. Nak beli sayur-sayuran pun banyak dalil je. Patahkan depan ujung bendi tu. Tengok warna dia. Tengok lembek ke tak lembek. Macam-macam dalil nak beli sayur-sayuran. Supaya yang beli tu segar. Sayuran segar, jumpa dalil. Ish. Allah baqa, Allah kekal tak jumpa dalil. Teruk sungguh. Memang patut pun. Memang patut pun kalau kata pendapat kata berdosa, pendapat kata kafir pun patut. Memang patut. Tak sedar diri. Yang paling banyak dalil sekali jumpa. Yang paling banyak orang lelaki, paling banyak jumpa dalil. Apa dia? Nak kahwin satu lagi. Masya Allah, dalilnya mantap sekali. Apabila nak kahwin satu lagi, dia punya dalil, aku mampu. Ada kekuatan, ada duit. Allah. Lepas tu nak bagi isteri tu rehat. Isteri pertama boleh rehat sikit. Bukan giliran awak bolehlah golek-golek sampai petang. Tak ada orang nak kacau kan, tak ada orang nak marah. Boleh tengok TV. Boleh tengok TV puas-puas. Bila time bukan giliran awak, dalil dia bukan main. Oh, dalil nak ikut sunnah Nabi. Macam-macam jumpa dalil. Tiba-tiba Allah itu qidam. Dalil memang siku kali. Macam ni lagi. Itulah katanya, kalau kata berdosa, memang patut pun tak ada dalil untuk berdosa. Kalau kata kafir pun sebenarnya memang patut. Memang patut. Memang patut. Sambung lagi. Ustaz. Ya. Nak tanya boleh? Boleh. Sama ke maksud orang yang bertaklid tak ada dalil, kita boleh anggap dia sebagai syirik taklid? Bukan. Syirik? Taklid. Syirik taklid. Bertaklid syirik. Jika orang yang tak ada dalil. Tak boleh. Tak boleh kata gitu. Tak boleh. Sebab syirik ni, syirik, syaraka. Melayu panggil syarikat. Syirik.
dia lebih kepada perbahasan menduakan. Menduakan Allah. Kalau di sini boleh. Boleh sini boleh. Dengan sebab tak ada dalil, akan mudah untuk berkemungkinan untuk syirik. Boleh. Itu ya. Itu kena. Boleh kata gitu. Tapi tak boleh kata syirik. Cuma berkemungkinan. Ada risiko. Sebab dia tak ada dalil. Bila tak ada dalil, memang ada risiko lah untuk syirik. Bukan risiko untuk syirik. Risiko untuk kafir pun ada. Kalau dia tak ada dalil. Nanti dia akan sebut di bawah nanti. Iaitu dengan tak ada dalil, risiko tu boleh jadi kafir. Ataupun kita kata risiko boleh jadi syirik. Itu boleh. Tapi kalau kata asal tak ada dalil je, syirik. Tak. Sama ada syirik khafi, syirik besar, syirik kecil, syirik aridi, syirik yang berkait macam-macam syirik yang ada. Kan? Tak boleh kata gitu. Tapi kalau kata berkemungkinan, berisiko, mudah untuk syirik. Tu boleh. Tu boleh. Okey, sambung lagi. Kiranya tidak terdaya mendirikan dalil. Kalau dia tak ada dalil, juga, dia pegang dia betul-betul. Apa yang dia pegang tu betul. Pegang 100%. Tapi tak ada dalil. Okay? Kerana tak terdaya mendirikan dalil, kemudian tu selepas kemudian daripada telah belajar dengan sebab bodohnya, maka tiada dihukumkan derhaka, barulah tak berdosa. Pegang sungguh-sungguh. Apa yang dia pegang tu betul. Tak ada dalil. Kenapa? Kerana aku ni jenis belajar, aku jenis benok. Jenis bodoh. Jenis benok. Bukan jenis belajar boleh. Tak. Jenis belajar pun jenis slow. Jenis loading. Kalau telefon tu, telefon lama dulu. Nokia, Cokia dulu telefon. Kalau nak loading tu, lampi. Dia ke bahasanya lampi? Bukannya 1, 2, 3, 100. Atau tak ada tu, tak ada. Dia blur. Blur. Lambat pick up. Lambat pick up tu tak boleh juga cakap. Tapi kadang-kadang dia lambat pick up, tapi taklah lambat sangat. Ini lambat sungguh. Lambat sungguh. Kalau lambat pick up kadang-kadang dia orang dah habis gelak baru dia gelak. Orang buat lawak, kenakan dia. Orang pakat gelak-gelak, dia relax. Orang habis dah gelak baru dia celaka betul. Engkau kata kat aku, orang dah habis dah. Weh, dah habis dah weh. Dah expired dah baru. Itu lambat pick up juga. Yang itu tak boleh. Itu tak masuk. Itu dikira mampu. Ini bukan lambat pick up, tak ada pick up. Kalau motor tu sprocket dia habis, bukan tak ada tajam langsung, bulat dia punya sprocket. Tahu apa sprocket? Sprocket tu kan dia ada yang dekat lantai tu dia ada tai tajam tu, dia panggil sprocket. Saya cakap kat orang perempuan, saya cakap orang lelaki. Orang perempuan sprocket tak tahu okey. Kan ada dekat rantai tu tajam kan, tu ada rantai kan. Kalau dia tu tumpul dah, tumpul tu kadang-kadang pusing aja. Pusing apa? Perah je minyak, tapi jalan slow sebab sebab apa? Sebab dia dah tak ada gigi. Gigi ada tapi dah tumpul. Yang ini bukan tumpul ni, licin, bulat. Tak jalan-jalan, bunyi saja kuat. Habis, dia tak ada pick up dah. Poket dah licin. Poket dah licin. Orang macam ni, orang slow, lampi, bebal, lembam. Ya, betul, lembam. Jenis slow lah. Okey? Maka tak berdosa walaupun tak ada dalil. Orang ni tak nama derhaka, tak berdosa. Tak berdosa. Jadi orang yang tak ada dalil tu husnuzan, sangka baik. Lembam. Gitulah kot. Adalah makna taklid itu. Okey, taklid. Apa pula taklid? Nak jelaskan taklid. Taklid tu menerima perkataan orang lain dengan tidak mengetahui dalil dan keterangan. Taklid buta lah. Percaya buta, terima buta-buta. Tak ikut aja terima, tu maksud taklid. Nak bagi tahu tu lah. Allah ada. Mak dia kata Allah itu wujud, Allah tu ada. Okey, ada. Tu lah. Bukti-bukti apa semua. Orang tanya Allah ada? Mana?
Buktinya, tak. Berapa kali jumpa Allah kau kata ada? Tak ada jumpa. Habis tu kau cakap Allah ada, engkau ni ada. Yelah, bagilah sesuatu. Tak tahu. Tu lah dia. Tu dia panggil taklid. Orang Melayu tambah buta. Taklid buta. Buta sungguh. Tak nampak. Maka taklid itu terbahagi kepada dua bahagian. Taklid ada dua. Yang pertama, kepercayaan yang pertama. Kepercayaan yang pertama. Maksudnya, yang pertama, taklid jazmi ataupun jazam, sama lah tu. Ataupun 100%. Yakin 100%. Jazam. Percaya sungguh. Tu, jazam. Sungguh. 100%. Taklid. 100%. Artinya, taklid ni pula tak ada dalil. Tapi pegang 100%. Artinya, kepercayaan itu terlekat betul di mata hatinya. Oh, ayat. Lekat betul dekat mata hati. Maksud mata hati itu dekat pegangan dia. Kat dalam. Pegang. Dengan teguh dan kuat. Serta tidak akan berubah atau terbalik. Tak akan berubah dah apa yang dipegang tadi tu. Tidak akan terbalik semula. Tak mungkin U-turn. Jika orang yang mengikuti itu berbalik sekalipun. Ini maksud dia. Jika sekarang ni dia yakin 100% jazam. Dia jazam tu mesti ada orang bagi tahu. Orang bagi tahu dia pegang terus. Betul. Okey. Kalau orang yang bagi tahu tu U-turn. Silap. Tak. Aku tarik balik. Tak ada, kau tarik balik pun aku pegang juga. Tu maksud jazam. Tak, yang aku cakap tu salah. Tu kau punya pasal. Kau tahu tak? Yang kau tahu tu sebab aku yang bagi tahu. Ya, betul. Dan aku dah pegang. Sekarang ni aku juga nak cakap yang aku cakap itu salah. Tak, betul juga. Aku nak pegang juga. Ini lawan tokek. Tak kira. Tu maksud dia. Jika orang yang mengikuti itu berbalik sekalipun, orang yang bagi tahu dia tu tukar. Dia tak tukar, dia tetap pegang. Mana dia pegang tu kerana dia sendiri pegang. Bukan kerana orang. Kalau dia pegang kerana orang pegang tu lain. Itu bukan jazam. Cuma bila tanya, kau pegang gila-gila sangat ni, kau pegang gila-gila Tuhan itu kekal, letaklah mana-mana sifat Allah. Tuhan tu tak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tuhan tu tak sama dengan makhluk. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Tuhan itu berdiri dengan sendiri. Kau pegang sangat-sangat ni, aku yang ajar, kau tahu tak? Ya. Dan kau pegang. Sekarang aku nak cakap, Tuhan tu sama dengan makhluk. Aku pegang. Aku yang ajar kau. Tu betul jazam. Sebab walaupun orang tu balik, dia tak balik-balik. Aku tetap pegang. Ya. Itu namanya taklid jazmi. Sebab apa taklid? Sebab tak ada dalil. Kenapa jazam? Sebab apa pun jadi dia pegang. Kan? Maka taklid yang seperti ini di sisi ahli sunnah wal jamaah sah iman, masih lagi beriman. Maknanya ada tiket syurga lah. Kerana ada mempunyai jazam. Jazam yang pegang yang tak mungkin terbalik-balik dari itu. Kepercayaan yang kedua. Taklid yang tiada jazam. Tak jazam. Macam mana taklid? Tak ada dalil. Dah tak ada dalil. Tak jazam lah tu. Macam mana? Artinya menerima orang lain bagi tahu dia terima dengan tidak teguh dan tidak kuat. Terima tapi tak teguh, tak kuat. Sekiranya orang yang mengikuti, maksudnya sekiranya orang yang mengikuti seperti guru-gurunya, orang yang ajar dia, yang bagi tahu dia tu, contohnya guru-guru, ibu bapa yang bagi tahu dia, ataupun siapa-siapalah yang bagi tahu dia tu, berbalik i'tiqadnya, maka ia pun mengikut berbalik juga. Ini sedikit. Dalam yang Rumi saya tengok, dia salah perenggan. Rumi salah perenggan. Nampak tu? Dia tulis kat bawah. Sebenarnya dia sambung. Dia tak ada perenggan. Dia tak ada titik. Jadi, saya baca. Dan tiada kuat sekira orang yang diikuti seperti guru-gurunya, ibu bapanya,
atau lain-lainnya berbalik i'tiqadnya. Tu, terus berbalik i'tiqadnya. Maka ia pun mengikut berbalik jua. Baru titik kat situ. Ataupun tak apalah, sambung terus. Jadi kalau buat perenggan dia jadi pelik. Jadi perenggan ni salah. Sebab dalam yang Jawi dia tak ada perenggan. Dalam Jawi dia tak ada perenggan. Dalam Jawi tak ada perenggan. Jadi perenggan tu salah. Salah perenggan, salah titik, salah koma, boleh jadi salah faham. Sebab tu penting bab ni. Jadi sambung terus. Maksudnya dia satu perenggan. Saya baca balik. Sekiranya orang yang diikuti seperti guru-gurunya, ibu bapanya atau lainnya berbalik i'tiqadnya, sambung terus. Maka ia pun mengikut berbalik jua. Okey. Jadi kalau katakanlah yang ajar dia ni, yang bagi tahu dia ni, sebenarnya yang aku cakap hari tu Allah itu berkata-kata kan. Allah mempunyai sifat kalam, berkata-kata kan. Sekarang ni aku dah pegang, aku pegang. Sekarang ni aku nak bagi tahu sebenarnya Allah tak berkata-kata. Allah tak ada sifat kalam, tak berkata-kata. Oh ya ke? Okeylah, aku pegang sekarang Allah tak berkata-kata pula. Tak jazam. Yang tadi pegang juga, dia tak layan. Sekarang yang ni dia layan. Dia ikut, dia berbalik juga. Okay. Maka taklid seperti ini, seperti yang lalang ni, geng lalang ni, dihukumkan tiada sah imannya. Bahasa lain kafir. Kerana serupa imannya dengan syak, zan atau waham yang tiada jazam. Samalah macam orang 50-50, sama. Sebab tu dia boleh ke mana sahaja. Orang yang tu ubah, dia pun ikut. Orang ni ubah, dia ikut. Orang ni ubah, dia. Orang ni maksud yang ajar dia tu, ubah dia ikut. Baca dekat internet gini. Oh, gini ikut. Lepas tu baca balik. Rupanya salah. Ikut pula. Tak ikut dah yang sana. Itu sini pula. Ikut. Orang macam ni. Jika orang macam ni, yang dia pegang tu tentang ketuhanan tadi tu, maka dia tak jazam. Dah lah tu tak ada dalil. Dah tak ada dalil, tak jazam. Maka dia kafir. Tegasnya aduh panjang lagi ni. Tegasnya adalah iman orang yang bertaklid sentiasa di dalam khatar. Khatar, bahaya. Berisiko. Khatar ni risiko, berisiko, bahayalah. Tegasnya adalah iman orang yang bertaklid. Taklid yang mana ni? Taklid yang bukan yang nombor 2. Yang nombor 2 tu kafir lah. Taklid yang nombor 1 tadi tu. Yang dia pegang, jika guru dia pegang, jika guru dia berubah, dia pegang juga. Ini yang bahaya. Yang lalang tadi awal-awal lagi kan dia kata maka tak sah iman. Itu nombor 2, nombor 1. Yang guru dia berubah pun dia tetap. Mak bapak dia keluar Islam pun dia tetap. Nak kata gitu. Okay. Orang macam ni berisiko. Khatar. Dan kebimbangan. Yalah, samalah risikolah. Dan tergantung kebenarannya atas orang yang diikuti. Walaupun dia tu tak kafir, sebab dia pegang dan takkan berubah, tapi dia tak ada dalil, maka dia taklid. Jadi bila dia tak ada dalil, apa yang dia pegang tu betul-betul bergantung dengan siapa yang ajar dia. Okay. Jika benar perjalanan orang yang diikutinya, jika guru dia, mak bapak dia tu betul ajar dia, dan dipegang seperti guru-gurunya, maka yang mengikut itu benarlah juga. Kalau yang ajar dia tu kebetulan betul, maka dia betul lah juga. Okay? Tetapi jika ada sebaliknya,
Jika yang ajar dia tu tak betul, binasalah ia bersama-sama dengan orang yang diikutinya. Yang pertama tadi. Walaupun dia masih lagi beriman, cuma dia tak ada dalil, berdosa, asli berdosa. Jika dia mampu untuk belajar, dia berdosa. Dan dia masih lagi beriman, ada tiket syurga. Tapi risiko. Risiko dia belajar dengan siapa? Kebetulan apa yang dia belajar tu betul, maka lepas, lega. Kalau tak betul, dia dengan yang orang ajar dia sama-sama jahanam. Kalau neraka, sama-sama kekal neraka. Itulah risiko dia. Sebab tu kena ada dalil. Kena ada dalil. Dengan dalil tu, kita belajar dalil tu dengan guru, dengan mak bapak dan sebagainya. Dah dapat dalil, kita jadikan dalil tu kita punya. Bila orang tu berubah, kita tak berubah sebab kita ada kita punya sendiri. Memang dia ajar, tapi dia ajar sebagai tunjuk jalan je. Bila dia kita pun yakin sungguh-sungguh, kau nak berubah kau punya pasal, aku dah yakin. Sebab aku bukan ikut kau. Aku cuma belajar, kau bagi tunjuk jalan. Dah aku dah pegang. Bila kau nak pergi, kau punya pasal lah. Aku tetap pegang sebab aku pegang kerana aku fikir sendiri, cuma kau tolong ajar aja. Tu. Kalau ada dalil. Kalau tak ada dalil, kalau dia ajar tu betul, penting. Lega. Kalau tak betul? Jadi, iman dia agak rapuh. Berdosa, dia panggil bid'ah mungkarah. Orang macam ni. Tak ada dalil tadi. Bid'ah mungkarah. Mungkar. Imannya sangat rapuh. Bila dia diancam dengan serangan pemikiran, maka dia akan goyang. Jika dia beriman kerana mak bapak dia tadi yang ajar dan dia pegang sungguh-sungguh tadi tu, kalau mak bapaknya murtad, dia tetap pegang juga, tapi dia ada kecenderungan untuk murtad juga. Cuma kan tadi dia pegang sungguh-sungguh. Kalau dia murtad juga, mak bapak dia murtad, maknanya itu nombor 2. Nombor 2 memang awal-awal lagi reject. Ini nombor 1. Dia walaupun dia pegang, tapi dia ada juga terdetik kat hati dia nak ikut juga. Sebab dia tak ada dalil. Ada kes dia asalnya dia paderi Melayu. Asalnya isteri dia yang masuk Kristian. So, lepas tu dia tak keluar Islam, dia suami ni. Lama dia perhati, dia kaji, akhir sekali dia terpengaruh dengan isteri dia, dua-dua kafir, dua-dua masuk Nasrani, Kristian, malah jadi paderi sekarang. Ada kisah tu dekat YouTube. Dia sebab apa lelaki dia boleh jadi gitu? Sebab lelaki dia tak ada pegang sungguh-sungguh. Bila bini dia macam tu, dia berikut pula bini dia. Sebab dia sendiri tak ada. Sepatutnya, kau jangan pasal cakap-cakap ya. Patutnya gitu. Dia sendiri tak jazam. Dia sendiri tak jazam. Jadi walaupun masih dikira beriman, kerana tak ada dalil tadi, asasnya lemah. Sebab dia tak ada dalil, asasnya lemah. Syaitan boleh mengganggu ketika nazak, ketika sakaratul maut. Masa tu dia akan syaitan akan menyerupai orang yang dia sayang, orang yang dia respect, guru dan sebagainya. Dia pun kata, aku sekarang ni nak cakap dekat engkau bahawasanya apa yang aku ajar dulu salah. Aku pegang, ikut aku. Sebab aku mati dulu. Kau baru nak mati ni. Aku takut engkau masuk neraka. Sekarang apa yang aku ajar engkau dulu, aku tarik balik. Yang benar adalah sebenarnya Allah tak ada pun. Tuhan ni tak ada. Bila kita mati, kita akan hidup balik terus. Hidup balik dan kita akan hidup balik di alam lain. Tapi tak ada Allah yang sebenarnya, tak ada. Yang aku ajar itu sorry lah, sorry to say lah, salah. Sekarang kau kena percaya. Sebab aku ajar kau dulu. Masa tu dia goyah. Sebab dia tak ada dalil. Kalau dia ada dalil, dia akan lawan. Ketika sakarat ni mabuk. Mabuk maut, sakaratul maut. Bila mabuk tu, setan masuk, menyerupai, dia tengok, oh mabuk. Lama dia boleh follow. Oh mabuk. Itu risiko dia yang tak ada dalil. Walaupun masih lagi beriman, tapi tak ada dalil. Itu risiko dia. Lebih-lebih lagi, kalau amalan dia pun tak seberapa. Dengan amalan ibadah kita buat, amalan zahir kita buat, dia akan menguatkan lagi iman. Keyakinan tu jadi kuat, 100% kuat. Ya, amalan pun biasa-biasa aja. Gitu-gitu, buat tak buat. Lagilah mudah. Iman melemah waktu tu. Lagilah mudah. Untuk diselewengkan. Dan itu hendaklah
Dan itu hendaklah seseorang bersungguh-sungguh menuntut ilmu aqaid al-iman, aqaidil iman, ilmu tauhid yang sahih supaya terlepas ia daripada syak, supaya tak jadi syak, dan waham di dalam iman. Tidak pakai ikut-ikut saja. Tu sebab tu belajarlah sungguh-sungguh. Istimewa tu lebih-lebih lagi zaman sekarang lah ni yang telah zahir beberapa banyak ahli bid'ah. Maksud ahli bid'ah tu maksudnya ajar yang menyeleweng, sebagai ahli bid'ah. Bid'ah dalam akidah. Bid'ah dalam Allah hanya mengetahui. Tapi Allah tak tentukan. Tu. Pelik-pelik tu. Pelik-pelik tu. Ada tu sekarang. Bukan sekarang, pada hari itu lagi ada. Dia kata telah zahir. Masa sekarang. Sekarang ni bila lah apa lama sekarang. Sekarang dulu beratus tahun dulu. Sekarang ni lagi lah. Allah hanya tahu tapi Allah tak menentukan. Sebab tu kita ada dosa pahala. Allah menentukan tapi Allah tak menentukan semua. Allah menentukan sebagian besar tapi tak semua. Ada yang Allah tak tentukan. Pelik-pelik. Pelik-pelik. Ada yang Allah menentukan segala-galanya tak payah buat apa-apa. Ada yang Allah dah bagi kuasa kedrat kat kita, kita buat sendiri, Allah lepas tangan. Allah tak. Jadi kita buat, kita makan, kita buat dosa, kita buat pahala, semua kita buat sendiri, tak ada kena-mengena dengan Allah. Cuma Allah bagi kuasa je. Pelik-pelik. Semua pelik-pelik tu. Ahli bid'ah semua tu. Kenapa ada tu zaman sekarang ni? Sebab tak ngaji tauhid. Tu. Siapa je macam ni? Bukan cerita orang yang free hair. Bukan cerita orang yang tak nak pada agama, yang main judi, minum arak orang Islam. Bukan cerita tu. Bukan. Ni cerita orang yang memang nak pada agama ni. Datang pergi masjid, pergi apa ni orang agama. Suka dengar YouTube kuliah-kuliah agama ni. Orang macam ni. Kalau orang yang memang awal-awal lagi tak peduli, itu kita dah tahu dah. Memang reject shop dah. Ini orang yang kalau perempuan tu tak aurat sempurna. Malah tudung lagi labuh pada tudung kita. Tapi ahli bidah. Kenapa? Tak ngaji tauhid. Maka taklid itu mudarat. Percaya tanpa dalil tu mudarat, bahaya, risiko. Kerana ia jalan yang membawa kepada sesat yang amat hina. Yang tiada layak sekali-kali dengan hal seorang manusia. Hina sungguh. Apabila tak mengaji dan bertaklid, tak ada dalil, walaupun dalil ijmali pun tak ada, dalil umum pun tak ada, maka orang macam ni tak boleh nama orang. Dia kata, ni bukan orang. Macam tu. Kerana dia boleh membawa kepada sesat yang amat hina. Kesimpulannya, cukup lah. Dalam keadaan kesimpulannya, makrifah, kenal, mesti jazam dekat hati. Apa yang jazam tu bertepatan dengan hakikat, bertepatan dengan kebenaran, betul apa yang dipegang, dan ada dalil. Maka sahlah iman kita. Dia tak sama dengan fiqh. Fiqh tak perlu ada dalil. Nak semayang tak perlu ada dalil. Nak zakat tak perlu ada dalil. Kita tak perlu ada dalil. Dalil ada, kita tak perlu tahu, tak perlu belajar. Kalau nak belajar silakan. Semayang maghrib 3 rakaat tak payah cari dalil. Tapi kita sibuk nak cari itulah. Ustaz, kenapa subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Tapi yang lain 4 rakaat. Dia sibuk cari dalil tu. Sedangkan tak wajib cari. Cari pun tak apa, tak wajib. Habis dalil Tuhan tak nak cari. Tu lah. Duk cari dalil-dalil. Kenapa tu? Kenapa ni? Kenapa tu? Tu lah kita. Tipu daya syaitan tu. Sibuk duk cari dalil. Sibuk duk cari dalil yang tak perlu. Iaitu dalil fiqh. Dah. Kenapa tak buat ni? Tak ada dalil tu lah. Tak ada dalil kan? Kan dia punya dia punya alasan gitu kan? Sebahagian golongan kan?
buat ni tak ada dalil, ni tak ada dalil. Sibuk duk cari dalil fiqh. Sedangkan tak wajib cari dalil. Amal aja. Apa dalilnya? Puasa daripada subuh sampai ke maghrib. Apa dalilnya itu? Apa dalilnya? Semua dia sibuk cari dalil dalam masalah fiqh. Tapi dalam masalah tauhid tak mau cari dalil. Tak reti cari dalil. Itu tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Wallahu alam. Bolehkah Ustaz jelaskan maksud beriman dalam surah Al-Ankabut ayat 2? Al-Ankabut ayat 2. Apa? Al-Ankabut. Ahasiban an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim ya'lamanna Allah wa laqad fatanna alladhina min qablihim ya'lamanna al-kadhibin. Ayat ni bercerita tentang ahasiban an yaqulu kamu tak boleh kata ayat pertama tu. Kamu tak boleh kata beriman. Macam mana kamu boleh kata kamu beriman sedangkan kamu tidak diuji? Kan? Tu ayat yang pertama. Ayat pertama. Ayat yang kedua, walaqad fatanna. Orang tu bohong jika dia kata dia beriman tapi dia tidak diuji. Itulah lebih kurang kan. Macam orang-orang yang terdahulu. Bukannya maksudnya adalah memang betul. Contoh, kita kata kita beriman. Kita kata kita beriman. Beriman dengan qada dan qadar. Allah tentukan segala, Allah Maha berkuasa. Allah berkuasa buat apa saja dia nak buat. Allah berhak untuk senangkan kita hidup dan mungkin susahkan kita hidup. Semua Allah berhak. Kita dia punya. Kita kata aku beriman. Ya. Allah berkuasa. Buat apa yang Allah nak, Allah buat. Tiba-tiba Allah buat dekat kita. Allah buat kat kita. Uji kita. Uji kita macam-macam. Kena fitnah, kenapa? Semua Allah lah uji. Kita pun kata apalah, kenapa? Kata beriman qada dan qadar. Tapi tiba-tiba kenapa? Itu maksudnya. Bukan bermaksud selagi tak uji tak beriman. Kafir, bukan. Maksudnya bila kita beriman, apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, kan? Kita apa yang kita beriman tadi, apa yang kita belajar, pemahaman kita tentang ketuhanan tadi tu, bila apa berlaku, kita aplikasikanlah dalam kehidupan. Jangan cakap tak serupa bikin. Tapi bukan dengan maksud kalau dia tak diuji, dia tak beriman, dia masuk kafir. Bukan maksud tu. Maksudnya, kita ni jangan kita ni kadang-kadang cakap aja. Tapi adakah kita betul-betul beriman? Kalau kita betul-betul beriman, selepas kena uji baru nama betul-betul beriman. Kalau tidak, kita ni belum betul-betul beriman. Bukan maksud betul-betul beriman tu kafir. Bukan. Jadi, bila kena uji, masa tu baru kita tahu langit tu tinggi ke rendah. Cakap sedap, cakap senang. Bila kena uji, itu dalam masalah, biasanya dalam masalah qada dan qadar lah. Kata beriman. Zaman Nabi dulu, tiba-tiba harta dia kena rampas dengan orang kafir. Jadi kafir balik. Kata beriman. Kamu jangan kata kamu beriman selagi kamu tak diuji. Tu maksudnya. Dengan maksud sungguh pegang sungguh-sungguh. Itulah, saya pun tak tengok pun. Saya cuma dalam kepala, ingat dalam kepala tu. Tentang ayat surah Al-Ankabut. Lama tak baca, lupa. Habis minggu depan, muka surat 23, ta'rif sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang pertama, wujud. Rumi Jawi muka surat 15. Tangguh dulu. Sudah dengan tasbih kafarah dan terima kasih Ustaz. Semoga dah sempat makan, sempat sembahyang isyak. Nanti perut masuk angin. ya, memang